أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Subhanallahul azim. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini kita sambung lagi bacaan tafsir Nurul Ihsan jilid yang pertama. Dalam pertemuan yang lepas kita dah lihat awalan ayat yang berkaitan dengan hukum puasa. Dan yang terakhir yang kita lihat ialah puasa yang Allah Ta'ala fardukan kepada seluruh orang yang beriman ini, kata Allah, ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang berbilang-bilang. Bila sebut beberapa hari yang berbilang-bilang, maknanya yang sedikit, sebab boleh dibilang. Kalau tak boleh dibilang, baru kita kata banyak. Tapi kalau disebut ayyaman ma'dudat, hari yang boleh dibilang, maknanya hari tersebut sangat-sangat sedikit. Apatah lagi kita maklum, kalau kita kira jumlah hari tahunan mengikut kiraan adadiyah, maka jumlah hari dalam setahun ini lebih kurang 360 hari. Kalau kita letak satu bulan tu 30 hari, maknanya setahun 360 hari. Daripada 360 hari, Allah Ta'ala suruh kita puasa paling banyak pun 30 hari. Lepas tu baki lagi 330 hari itu, pulanglah. Nak puasa, tak nak puasa pun tak apa. Maknanya puasa yang Allah Ta'ala fardukan kepada umat baginda Nabi pada kita ni sangat-sangat sedikit dan sangat-sangat ringan. Lepas tu pula nak banding dengan umat-umat dulu, ada umat dulu yang puasa sampai ke malam. Adapun kita daripada terbit fajar
Masuk waktu subuh sehinggalah terbenam matahari. Pendek je, siang hari je. Tak sampai ke malam. Malam nak makan apa makanlah. Nak buat apa malam buatlah. Tak ada benda yang dilarang pada waktu malam. Tapi ada umat yang terdahulu puasa dia sampai 1 hari 1 malam. Itu beratnya puasa yang Allah Ta'ala pernah fardukan kepada umat dulu. Jadi apa yang Allah Ta'ala fardukan kepada umat Nabi kita Muhammad, kepada kita semualah sebagai orang yang beriman ni, hanyalah beberapa hari yang sangat sedikit. Tujuan dia apa? Kerana memudahi atas segala orang mukallaf. Nak suruh mudah. Tu cara agama mari ngajar pada kita. Cara Allah Ta'ala guna pendekatan itu pada hamba-hamba dia. Bukan nak menyusahkan hamba, tapi nak memudahkan kita. Depan nanti dia sebut lagi, yuridullahu bikumul yusra. Allah Ta'ala ni bukan nak menyusahkan kita, nak memudahkan kita. Yang kita nampak susah ni sebab kita tak reti. Sebab kita tengok Islam, orang bukan Islam melihat Islam daripada luar, dia nampak susah. Tapi bila dia masuk ke dalam Islam, dia tengok ajaran Islam cukup senang, cukup mudah. Asal suruh semayang 5 kali sehari pada waktu dia. Tapi bila kita musafir, kita boleh jamak. Daripada yang 4 bukan setakat boleh jamak saja, boleh qasar pula. Pas qasar jamak ikutlah nak buat di dalam waktu mana. Nak buat dalam waktu zuhur boleh, nak buat dalam waktu asar boleh. Kalau dalam waktu zuhur kita terus dululah perjalanan kita buat dalam waktu asar, dah buat dalam waktu asar. Tak sempat nak buat dah nanti kita dalam waktu asar, bila sampai nanti sibuk sangat dah dengan urusan-urusan dan sebagainya, buat dalam waktu zuhur. Begitu juga maghrib dengan isyak. Bahkan perbahasan fiqh ni terlalu luas, sehingga kan jadi khilaf di kalangan ulama, boleh jamak ketika sakit. Ketika sakit jamak ialah bukan qasar. Itu jadi khilaf di kalangan ulama. Ada ulama mengatakan jamak suri, jamak pada gambaran. Jamak pada gambaran maksudnya apa? Semayang waktu pertama di hujung waktu. Habis semayang waktu pertama, orang azan masuk waktu yang kedua. Kita terus semayang waktu yang kedua tu dengan wuduk yang sama. Itu dipanggil jamak. Itu khilaf ulama. Ada juga ulama yang mengatakan macam jamak musafir, jamak sakit. Tu nak beritahu kelonggaran. Daripada kena berdiri, wajib berdiri, tak sah kalau tak berdiri, kalau tak sakit tak ada uzur apa-apa. Tapi bila sakit boleh duduk. Tak boleh duduk pun baring. Tak boleh baring, mengiring, menelentang, apa cara sekalipun sembahyanglah. Begitu juga puasa, suruh puasa walaupun nampak 30 hari, 29 hari tak boleh makan. Tapi kalau musafir, boleh berbuka. Ganti pada hari lain, 330 hari lagi. Pilihlah nak ganti bila. Sakit boleh berbuka juga. Perempuan yang mengandung, yang menyusu, ada kebimbangan pada diri dia, ataupun bimbang pada anak kecil yang ada dalam kandungan, ataupun yang sedang menyusu pun boleh juga nak berbuka. Depan nanti dia cerita. Cuma nak sebutnya, Allah Ta'ala ni cara Allah Ta'ala bermuamalat dengan berurusan dengan hamba dia, dia tak nak menyusahkan hamba dia. Yang jadi susah tu bila kita tak erti agama. Sebab tu ulama sebut, kenapa kita jadi susah nak buat satu-satu amal. Ambil wudu berkali-kali basuh. Semayang berkali-kali ulang. Sebab apa tu? Sebab jahil ulama ada. Kalau betul kita faham agama, faham ngaji, faham sunnah, ada kau Nabi ajar ambil wuduk siapa basuh habis baju? Ada kau Nabi ajar baca Quran, baca surah, baca Fatihah dalam semayang, siapa kena ulang 2-3 kali? Ada Nabi ajar gitu. Balik pada sunnah lah.
Kalau sunnah Nabi baca Fatihah semudah itu, maknanya itu saja yang dikehendaki oleh agama. Habis itu yang kita susah tu sebab kita jahil, duk layang syaitan yang ada duk bisik di tepi kita. Ulanglah lagi wudukmu tu tak sah lagi. Ambil wuduk macam orang mandi keluar bilik air. Semayang orang habis baca dah kita tak sudah baca lagi. Sebab apa? Orang nak masuk surah kita takbir tak habis lagi. Kenapa tu? Jahil. Sebab tu bila kita reti agama cukup senang. Bila tak reti nampak payah lalu. Sebab tu lalu dengan ilmu maka kita tahu ajaran agama ni bukan mari nak menyusahkan kita. Tapi nak memudahkan kita, nak menjadikan kita ni orang yang bahagia bukan setakat dunia, lebih-lebih lagi bahagia di akhirat. Baik. Ini cara Allah Ta'ala. Jadi saya sebut dah dalam pertemuan yang lepas. Jadi mana-mana agamawan yang mengajar agama, kena permudahkanlah. Selagi mana kita boleh permudahlah. Sebab agama ni bila sempit maka dia jadi luas. Bila luas dia jadi sempit. Tengok situasi kita duduk dalam keadaan macam mana. Kalau kita mengaji bab makanan yang halal haram, waktu terdesak sangat-sangat ya haram pun boleh makan. Tu kata idza daqat tasa wa idza tasa'a daqa. Bila kita duduk dalam keadaan banyak benda yang halal, tak boleh kutiklah makan yang haram. Tapi kalau tak ada yang halal, kita pun kesempitan dah nak jaga nyawa kita, maka pada masa tu boleh makan yang haram pun. Agama benarkan. Bila orang mari, saya sebut dalam contoh yang lepas, bila orang mari dalam keadaan tak pernah beramal ibadat, tak pernah beramal ibadat, dosa banyak dengan Allah, dosa banyak dengan manusia. Jangan bagi tahu pada dia tak ada peluang dah nampak raya mu ni nak balik pada Allah, nak bertaubat pada Allah, nak masuk syurga, mu ni ahli neraka dah. Jangan gitu. Allah Ta'ala tak pernah mengatakan bahawa manusia tidak ada peluang untuk dapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Jadi sebagaimana Allah Ta'ala ajar pada kita mudah, maka kita mudahkan kepada mukallaf, kepada orang-orang, kepada orang mukmin muslim lah. Baik. Jadi ayyaman ma'dudat tu cara Allah Ta'ala bukan nak membebankan kita. Dia nak memudahkan atas segala orang mukallaf. Siapa? Kita lah. Kalau dia nak suruh kita puasa 2 bulan pun apa salahnya? Kalau dia nak suruh kita puasa sepanjang tahun, apa salahnya? Dia Tuhan. Dia Khalik, kita makhluk. Kok mana pun kena turut juga. Tapi taklah perangai dia. Perangai Allah Ta'ala ni tak gitu. Jadi kita dengan hamba-hamba Allah pun biar begitu juga. Bermuamalat dengan bini, bermuamalat dengan anak-anak, biar mudah. Orang panggil mudah bahasa, orang panggil mudah berbahasa apa? Bahasa orang luar. Cuma nak sebutnya gitulah. Sebagaimana Allah Ta'ala banyak bagi kelonggaran pada hamba-hamba dia dalam beramal ibadat, begitulah juga kita kena ambil akhlak ni, bermuamalat dengan sesama hamba. Baik. Faman kana minkum maridan aw ala safar. Sebut dah dalam pertemuan yang lepas ni ulang. Siapa-siapa yang ada daripada kamu, yakni orang beriman, dalam bulan Ramadan itu sakit atau atas musafir qasar. Atas musafir qasar. Jumhur ulama 89 km. Hanafi 96 km. Ambil jumhur 89 km ke atas, boleh jamak qasar perjalanan kita. Kita nak pergi perjalanan kita tu ambil masa ambil kilometer 89 ke atas. Maka boleh kita nak jamak, nak qasar solat kita di pertengahan jalan tu. Baik. Maka berbuka ia orang yang mukmin tu tiada puasa, boleh maknanya. Kalau dia musafir, syarat musafir sebut dah dalam pertemuan yang lepas, Allah Ta'ala guna perkataan ala safar tu, maknanya musafir tu mestilah sebelum fajar. Ni cerita mazhab kita Syafi'i ni. Lepas tu perbahasan fiqh luah lagi lah.
Mazhab kita Syafi'i nak membolehkan kita berbuka puasa. Maka mestilah musafir tu sebelum fajar. Kalau kita musafir lepas fajar dah pukul 8, tiba-tiba pukul 10 berasa mari malas nak puasa, berasa letih sikit-sikit mari. Lain kalau sakit tu isu lain pula. Ni cerita sebab musafir berasa nak buka puasa nak ganti hari lain, tak boleh jawab dia. Sebab apa? Musafir start lepas daripada fajar. Tapi kalau sebelum fajar kita musafir, masuk pukul 2 petang berasa letih dah agak air. Sebab apa? Perjalanan hari ni panas, nak berbuka lah. Berbuka, tak ada apa. Sebab kita bermusafir tu sebelum daripada fajar. Tapi sakit lebih longgar. Sakit lebih longgar. Sebut dah dalam pertemuan yang lepas, sakit ni ada ulama ambil pendapat sakit secara mutlak. Walaupun mazhab kita Syafi'i ambil kira sakit ni ialah sakit yang boleh membawa mudarat. Maknanya kalau tak berbuka, mudarat pada tubuh, mudarat pada nyawa, maka berbukalah. Tak salah dan tak berdosa. Asal berbuka puasa pada bulan Ramadan ni haramlah hukum dia kalau tak ada sebab apa-apa. Tapi bila sakit boleh bawa kepada mudarat, boleh buka. Pukul berapa dah? Pukul 6 dah, tak lama dah nak buka. Boleh buka. Tapi ada juga ulama yang mengambil ayat ni secara mutlak. Asal sakit saja. Sakitlah apa pun. Sebut dah kisah Ibnu Sirin. Ibnu Sirin orang pergi ke rumah dia. Ibnu Sirin ni ulama hadis. Orang pergi ke rumah dia, dia makan nasi. Makanlah, bukan makan nasi pun kita lah, maknanya dia bukan Melayu pun kita. Cuma Arab pun makan nasi juga. Makan nasi, kau makan roti, kau makan gandum, kau makan pulut, kau tak kira lah, tapi makan tengah hari di bulan Ramadan. Bila orang tanya dia, dia baca ayat ni. Allah Ta'ala sebut, faman kana minkum maridan. Siapa-siapa yang ada daripada kamu dalam bulan Ramadan tu dia sakit. Aku sakit ni. Sakit apa? Sakit jari. Kalau nak sikut anak apa, kalau nak kira sakit jari ni tak ada mudarat apa pun. Tapi sebab Allah Ta'ala mengatakan siapa-siapa yang sakit maka boleh berbuka. Dah aku sakit, aku berbuka. Ganti pada hari lain. Nak bagi tahunya ringan dan mudahnya antara fahaman ataupun ijtihad para ulama terhadap ayat ni. Tapi kita jangan duk buat lah. Buat seorang-seorang tak apa. Jangan duk cerita pada orang ramai. Hak malah dah tak suka. Sakit sikit, buka. Sakit sikit, buka. Jawab dia kena orang yang pemalas dah. Kita nak buat, nak pakai pendapat apa yang dipegang oleh sebahagian daripada ulama mustahil ni, boleh, tak ada masalah. Kita pegang seorang-seorang kita. Hari ni sakit mata, tak ada kena mengena pun. Sakit mata, berasa tak nak apa, tak nak puasa, sila. Kalau berasa tak janggal lah, tak puasa dengan sebab sakit mata. Tapi kalau berasa janggal, tuan-tuan apatah lagi orang kaki ibadat dah. Jawab dia, kalau boleh nak perhabis Ramadan tegak dalam bulan Ramadan lah. Tak nak apa? Tak nak buat Ramadan ni di bulan yang lain. Walaupun qada tu kira apa? Kira macam puasa di dalam bulan Ramadan juga. Sebab ancaman berat. Orang yang sengaja tak puasa di bulan Ramadan, dia ganti dalam bulan lain. Walaupun seumur hidup dia duk ganti puasa tu, tak boleh nak bayar satu hari yang dia tinggal sengaja. Tak ada sebab apa-apa uzur tu yang apa puasa Ramadan. Tu besar nak bagi tahu ganjaran apa, ganjaran puasa Ramadan. Cuma nak sebutnya ada saja ulama yang berijtihad demikian. Sebab Allah Taala sebut siapa-siapa yang sakit secara mutlak. Baik. Maka bila dia berbuka kerana sakit ataupun kerana musafir, maka Allah Taala sebut fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka wajib atasnya, atas barang siapa qada sebilang-bilang hari berbuka daripada hari yang lain puasa gantinya. Gitu.
Berapa hari dia tak puasa sepanjang dia musafir ataupun sepanjang dia sakit tu, katakanlah 3 hari, maka gantilah 3 hari itu pada hari yang lain daripada bulan Ramadan. Maknanya ambillah bulan mana-mana. Lepas tu nak buat straight 3 hari tu ke ataupun nak buat selang-selang ke, ikut gilah. Ada seorang lelaki datang bertemu dengan Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, alayya ayyamin Ramadan. Aku ni ada beberapa hari daripada puasa Ramadan yang aku tak puasa. Boleh tak aku nak qada dia mutafarriqah? Dia kata, boleh tak aku nak qada puasa ni secara bercerai, berpisah-pisah? Maknanya bulan ni nak puasa sehari, bulan depan pula nak puasa sehari, ataupun 2 bulan lagi nak puasa sehari pula. Maka Nabi tanya balik. Nabi jawab soalan tu dengan soalan. Nabi tanya, kalau engkau berhutang dengan seseorang, boleh tak engkau bayar? Sekali engkau bayar 1 dirham. Kali ke depan pula engkau bayar 2 dirham. Boleh tak buat itu? Sekejap bayar 1 dirham, ada lebih sikit bayar 2 dirham, ada lebih lagi bayar 3 dirham. Bukan bayar sekaligus. Boleh tak? Nabi tanya. Boleh. Boleh serupa. Dan dijawab soalan dengan soalan. Begitulah juga hak Allah Ta'ala kita bayar yang pentingnya. Macam mana cara kita nak bayar, berturut-turut ataupun tidak, tu terpulang pada kita. Yang penting sebelum bertemu dengan Ramadan yang satu lagi. Tu kalau kita cuai, jawab dia kena kena secupaklah pula. Kalau tak cuai tak apa, kalau kerana uzur. Tiba-tiba uzur memanjang. Uzur pula tak ada harapan nak sembuh dah, nak buat macam mana? Tapi kalau kita cuai, jawab dia ganti tu gantilah. Lepas tu fidyah secupak beras. Baik. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas, yakni wajib. Dan atas segala orang yang tiada kuasa. Yakni dan wajib atas segala orang yang tiada kuasa. Sebut dah itu. Dalam ayat Quran ni Allah Ta'ala tak sebut perkataan tiada. Kalau tuan-tuan baca wa'alal ladzina, kemudian Allah Ta'ala sebut yutiqunahu. Allah Ta'ala tak sebut la yutiqunahu. Tapi dalam terjemahan dia bubuh tiada kuasa. Tengok. Jauh sangat nampak macam beza dia tu. Yang atas ayat tak ada tiada, tiba-tiba terjemuh ada tiada. Kau ulama kita buat khianat terjemuh ni. Tengok. Ulama kata kena faham ayat ni gini. Mazhab kita Syafi'i ambil pendapat yang pertama ni. Ada ulama mengatakan ayat ni dia panggil ayat majaz bil hadfi. Ayat majaz bil hadfi. Majaz dengan hadaf. Majaz dengan buang. Majaz dengan buang. So asal ayat dia, kalau ikut riwayat lah, kalau ikut bacaan yang warid daripada Sayyidatina Hafsah. Tapi riwayat ni ataupun qiraat ni dia tak termasuk dalam qiraat yang mu'tabar. Bila tak termasuk dalam qiraat yang mu'tabar, tuan-tuan pergi jelajah seluruh dunia pun tak akan bertemu lah orang baca dengan qiraat yang dibaca oleh Sayyidatina Hafsah. Tapi dia tetap ada dibaca oleh Sayyidatina Hafsah, maknanya ada sandaran. Ada sandaran. Kenapa Imam Syafi'i ataupun mazhab kita Syafi'i ambil pendapat ni, majaz bil hadfi ni? Sebab qiraat syadzah yang dibaca oleh Sayyidatina Hafsah ni lah. Dia baca macam mana? Dia baca la yutiqunahu. Gitu. Maknanya qiraat di sisi dia, ayat ni dia baca wa 'alal ladzina la yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tengok itu satu. Maka kita tengok terjemahan dia. Dan atas segala orang yang tiada kuasa. Itu ikut qiraat tu. Dipanggil majaz bil hadfi tu.
Orang yang tak ada kuasa nak berpuasa itu, apa yang dia perlu buat? Kena beri fidyah. Apa tu fidyah? Makanan, yakni beri makan seorang miskin. Bagi makan pada seorang miskin, iaitu sebanyak mana? Secupak. Secupak takut tak nampak. Berapa secupak? Ulama buat anggaran dah. Secupak maknanya lebih kurang 675 gram. Banyak tak? Tak banyak. 675 gram tak banyak. Tu sehari. Sehari. Ikut hari kita tak boleh puasa. Tak mampu puasa sebab apa? Sebab sakit. Sebab sakit yang tiada harapan sembuh. Tak payah tunggu. Hari tu terus bayar lalu. Satu cupak. Sebab tengok ayah kita duk uzur ni macam tak ada harapan dah nak sembuh dia ni. Doktor pun bagi tahu pada kita, kalau ikut pengalaman saya duduk merawat orang-orang sakit ni, orang tua yang sakit macam ni, tak ada harapan dah sembuh. Orang tak payah tunggu lah. Masuk hari puasa pertama tu tak bayar satu cupak pada orang fakir, pada orang miskin. Masuk hari kedua bayar pula. Masuk hari ketiga bayar pula. Lepas tu kira nilai nak bayar duit. Tu cerita lain. Ni cerita apa? Cerita Al-Quran ni. Yang luar duk bayar dengan duit, kau bayar dengan beras. Tu cerita dalam fiqh. Tu bicara dia dalam fiqh. Ini ni kita follow ayat Quran. Jadi orang yang tak mampu puasa disebabkan oleh sakit. Ataupun apa? Kerana tua yang terlalu uzur. Dia tak sakit tapi tua. Tak larat dah dia apa, bukan setakat apa nak puasa, makan pun tak larat dah. Nak kunyah, nak telan, tubuh kering katakanlah. Maka hari pertama dia tak puasa, kita bayar tu pada dia satu cupak, apa pada orang miskin satu cupak. Gitu. Baik. Mana tadi? Secupak makanan ahli negeri. Ahli negeri tu ikut negeri masing-masing. Tempat kita ni orang makan nasi. Nasi. Beras. Bukan nasi, beras. Kalau tempat orang makan roti, gandum. Kalau tempat jenis orang makan pulut, maknanya beras pulut. Secupak beras pulut, secupak gandum, secupak beras. Bagi tiap-tiap hari, jika tiada ia puasa. Satu. Itu satu pendapat kita yang kita pegang dalam mazhab kita Syafi'i. Maknanya ayat ni dengan makna majaz bil hadfi. Buang apa? Dibuang kalimah la, tapi dalam terjemahan ada. Pendapat yang kedua ulama sebut gini. Ayat ni dia dimansuhkan dengan ayat faman syahida minkumus syahra. Depan, bawah lagi. Ayat ni dimansuhkan dengan ayat faman syahida minkumus syahra falyasum. Ulama sebut gini. Mula-mula turun perintah daripada Allah supaya berpuasa. Peringkat awal, umat Islam pada masa tu diberi pilih sama ada nak puasa ataupun nak bayar. Sebab awal-awal, bila awal-awal ni takut terkejut lah, tiba-tiba kena puasa daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari. Jadi di awal-awal Islam, umat Islam ni mukhayyari, dia diberi pilih oleh Allah Ta'ala bainas siyam, antara puasa wal fidyah, ataupun dia nak bayar fidyah. Hari ni dia berasa rajin nak puasa, puasa. Esok dia mari malas nak puasa, nak bayar fidyah, duit pun ada, maka bayar fidyah, pulanglah. Tu peringkat awal. Maka bila mana turun ayat faman syahida minkumus syahra falyasum, siapa-siapa yang hadir, yakni lihat daripada kamu itu akan awal bulan,
maka hendaklah puasa ia akan dia. Maka ayat yang tadi tak ada pilihan dah lah. Tak ada lah pilihan tak nak puasa. Maka semua orang kena puasa, kecuali ada isu-isu yang kita sebutkan sebelum ni, maknanya uzur, sakit yang boleh memudaratkan, ataupun ibu yang bimbang tentang diri dia, tak sama dengan bimbang tentang anak. Itu tengok dalam kitab fiqh lah perbahasan dia. Cuma sebutnya itu ada dua huraian para ulama. Kenapa ayat ni diterjemah dengan tiada? Tu dia follow apa yang kita faham dalam mazhab kita lah. Maknanya majaz bil hadfi, ataupun boleh juga kita nak faham dengan makna ayat ni sudah dimansuhkan. Jadi terjemahan dia terjemah ikut ayat. Terjemah ikut ayat. Dan atas segala orang yang puasa itu kena beri fidyah. Tak ada perkataan tiada tu. Tapi kita tanggung kepada ayat ni di awal-awal Islam, ketika umat Islam diberi pilih sama ada nak puasa ataupun nak bayar fidyah. Gitu. Biar nampak tu, sagi tak clear pula. Mana tadi? Faman tatawwa'a khaira. Kok mana pun kalau kita berasa gagah lah, sakit tapi rasa gagah, boleh puasa juga ni, rasa boleh kot habis sampai petang hari ni. Walaupun nampak uzur letih, tapi nak puasa juga, tak ada masalah. Kata Allah Ta'ala, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Maka barang siapa yang mengerja sunat, kebajikan, puasa dan lain-lainnya. Tatawwa'a sini siapa-siapa yang nak bagi lebih fidyah daripada qada wajib. Satu. Siapa-siapa yang nak bagi lebih, dah dia tak puasa. Berapa kena? Secukup. Berapa? 675 gram. Dia nak bagi 1 kilo satu hari pada orang miskin. Boleh? Tu masuk dalam ayat. Faman tatawwa'a. Boleh juga. Atau boleh juga dengan dengan maksud dia bukan setakat bagi kepada seorang fakir miskin, tapi dia bagi dua, padahal seorang je. 675 tu untuk seorang. Tak, dia bagi 675 ataupun 2 kilo dia beli satu hari, dia bagi pada dua orang. Seorang ni, seorang A, seorang B. Boleh juga. Tu dia termasuk dalam tatawwu' dipanggil. Suka rela nak tambah. Maka yang tu Allah Ta'ala galakkan lah. Ataupun dia nak gagah juga puasa. Dia kalau nak kira sakit ataupun uzur, tapi nak gagah juga puasa. Sebab apa? Puasa Ramadan ni boleh jarang-jarang dia duduk mari dalam hidup kita ni. Sebulan dalam setahun hanya sebulan je. Jadi nak tinggal sayang rasanya. Jadi dia nak puasa juga walaupun uzur. Sambil-sambil tu dia nak bayar juga fidyah padahal dia puasa. Boleh juga. Tiga. Tiga tu termasuk dalam kalimah tatawwa'. Dia bayar lebih, ataupun dia puasa bayar fidyah, ataupun dia bayar fidyah tak puasa, dia bayar fidyah untuk lebih daripada seorang. Patutnya seorang je, dia bayar lebih daripada seorang. Sebab apa? Dia ada duit 2-3 orang satu hari dia bayar. Itu termasuk dalam tatawwa'a maksud dia. Jadi faman tatawwa'a khaira, maka barang siapa yang mengerjakan sunat, yakni kebajikan, puasa dan lain-lainnya, maka kata Allah fahuwa tatawwa'a tu. Fahuwa yakni fahuwa tatawwa'a tu khairul lahu, maka iaitu sunat tu yang dia buat tu lebih daripada yang wajib tu lah. Sunat terlebih baik baginya, yakni terlebih banyaklah pahala dia dapat. Patutnya bayar secupuk, dia bayar 2 cupuk. Daripada secupuk 675 dibayar sekilo. Jawab dia yang lebih daripada 675 tu pahala. Pahala sunat lah dia dapat. Patutnya bayar seorang je, dia bayar 2 orang. Maknanya dapat pahala lebih. Sepatutnya dia tak bayar puasa, tapi dia puasa dan bayar fidyah. Maknanya lebih dia dapat. Bayar fidyah tu fidyah sunat. Sebab apa? Dia puasa. Tu maksud khairul lahu. Maka yang sunat yang dia buat tu adalah pahala bagi orang yang berbuat demikian.
Wa antasumu khairul lakum. Dan bahawa puasa kamu itu puasa ataupun apa? Puasa walaupun dalam keadaan kita diberi kelonggaran, rukhsah tak berpuasa, tetap nak puasa juga. Dan bahawa puasa kamu itu terlebih baik bagi kamu daripada berbuka dan fidyah. Contoh tadi musafir. Musafir bila kita? Sebelum fajar. Tapi tak nak berbuka. Sebab apa? Sayang. Sebab Ramadan ni jarang-jarang je. Dalam setahun tu sekali, sebulan je maknanya kita hadap Ramadan ni. Maka nak puasalah walaupun musafir. Nak puasalah walaupun sakit, walaupun demam dan sebagainya. Nak puasalah. Maka kata Allah Ta'ala, wa antasumu khairul lakum. Kamu berpuasa tu lebih baik bagi kamu daripada kamu berbuka dan kamu bayar fidyah. Kata Allah Ta'ala, in kuntum ta'lamun. Jika kamu itu ketahui, kamu kerja oleh kamu akan yang demikian itu. Apa yang kita tahu tu? Kalau kita tahu fadilat dia. Kalau kita tahu kelebihan yang ada pada Ramadan. Kan ada hadis yang sebut, kalaulah umat ini tahu apa yang Allah Ta'ala sediakan ganjaran pahalanya dengan Ramadan ni, latamannat, nescaya mereka akan bercita-cita antakuna sanata kullaha Ramadan. Kalau boleh nak suruh semua sepanjang tahun tu Ramadan belaka. Kalau umat ni tahu, tapi sebab kita tak tahulah. Tak tahu besarnya kelebihan pahala yang Allah Ta'ala bagi kepada kita puasa Ramadan tu. Sebab tu kita duk bilang hari bila nak raya. Padahal baru malam pertama Ramadan, malam pertama tarawih, duk kira dah bila Syawal. Tu kita sebab apa? Tak nampak fadilat. Tapi kalau nampak fadilat, nampak kesan daripada Ramadan, kita akan dapat takwa daripada Allah Ta'ala. Maka kita akan suka Ramadan ni lebih daripada qada yang Allah Ta'ala suruh. Kalau boleh tiap-tiap hari Ramadan. Baik. Tu in kuntum ta'lamun lah. Habis itu ayat 185. Ni baru sebut Ramadan. Atas tadi tak sebut puasa apa. Kutiba alaikumusiyam tu puasa apa tak sebut. Bawah ni baru highlight Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. 5 minit. Jika mana tadi? Bermula bulan Ramadan itu ialah gitu. Bulan yang diturun padanya, yakni pada Ramadan, Quran. Tu kelebihan bulan Ramadan. Bulan yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Baik. Quran ni ada dua makna. Quran di sisi Mu'tazilah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sisi Mu'tazilah, Quran ni adalah makhluk. Itu dia pegangan Mu'tazilah. Secara mutlak bagi dia Quran adalah makhluk. Bagi kita Ahlus Sunnah, sebab apa saya sebut ni? Sebab ayat ni cerita unzila. Bila sebut unzila ni maknanya turun. Tu yang diturun tu. Bila sebut yang diturun, patu Al-Quran ni maklum pada kita apa Quran ni? Kalamullah. Patu bila kita sebut Al-Quran ni kalamullah, dia adalah kalam kepada Allah Ta'ala, turun pula dia. Tu nampak? Bila sebut turun, tak ada lah orang terbayang turun ni kecuali daripada atas ke bawah. Lepas tu dalam bulan Ramadan ni turun kalam Allah. Adakah turun kalam Allah Ta'ala tu turun dengan Allah Ta'ala sekali ke? Ni ayat ni ada sedikit keliru lah, dipanggil ayat mutasyabihat ni. Jadi bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ni dengar pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Quran ni ada dua makna. Satu ialah Quran dengan makna nama sifat yang ada pada zat Allah. Itu Quran. Apa Quran? Iaitu nama sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Kita panggil kalam. Tuan-tuan mengaji dalam sifat apa? Dalam sifat 20 dalam akidah, salah satu daripada sifat Allah Ta'ala ialah kalam. Jadi Quran itu adalah kalam yang ada pada zat Allah Ta'ala. Sebab tu kita panggil Quran ni kalamullah. Kalau kita sebut Quran tu dengan maksud kalamullah, yang sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala, yang tu qadim. Tuan-tuan jangan duk kata dia baru. Itu qadim. Sebagaimana zat dia yang qadim, maka begitulah kalam Quran yang bersifat ataupun nama sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala tu, dia adalah qadim. Tapi kalau dengan makna yang kedua, iaitu lafaz yang dibaca ataupun perkataan, maka yang ni boleh kita katakan dia baru. Tuan-tuan buka Quran kan, tengok ada huruf kan tu, ya ayyuhallazina amanu, ada huruf ya, ada huruf hamzah, ada huruf syin, ada huruf ha, ada huruf ra. Tu Quran yang berbentuk tulisan, yang bila kita baca ada lafaz syahrul ramadan allazi unzila fihi alquran, tu ada lafaz tu. Yang tu ya baru. So Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih cermat banding dengan firqah-firqah lain, banding dengan puak-puak lain. Mu'tazilah secara mutlak sebut saja Quran semua makhluk. Bagi dia tak ada pecahan dah. Bagi kita Ahlus Sunnah dah nak selamatkan ummah daripada pegangan yang boleh menggugurkan ataupun mengeluarkan seseorang daripada akidah yang betul. Takut nanti kalau ulama tak pecah gitu, duk kata kalam Allah Ta'ala yang ada di zat dia tu, sifat nama sifat yang ada di zat dia tu pun baru juga. Maka jawab dia, yang tu boleh keluar daripada Islam. Jadi ulama nak menyelamatkan kita, maka ulama pecah dua. Kalau maksud kalam tu dengan nama sifat yang ada di zat Allah Ta'ala, yang tu qadim. Sifat kalam yang ada pada Allah Ta'ala qadim sebagaimana zat dia. Tapi kalau Quran yang bertulis, kalau Quran yang dibaca berhuruf, ada suara kita boleh dengar, maka yang tu adalah baru. Itu yang Imam Ahmad bin Hanbal, yang bila mana Mu'tazilah ataupun pemerintah pada masa tu berfahaman Mu'tazilah, suruh dia sebut bahawa Quran kalamul Quran adalah makhluk. Dia tak nak sebut tu. Dia sanggup lagi dibawa masuk dalam penjara. Sebab apa? Nak selamatkan akidah umat lah. Boleh aja kalau dia nak kata Al-Quran tu adalah makhluk, boleh aja dengan fahaman yang mana? Dengan fahaman yang kedua tadi. Quran yang mana? Quran yang berbentuk lafaz, yang berbentuk perkataan, yang boleh kita tengok dalam bentuk tulisan, baca ada dengar perkataan-perkataan dia. Yang tu boleh aja. Tapi kalau disebut oleh imam besar, imam mujtahid, bahawa Quran ni adalah makhluk, bimbang dia, takut orang awam macam kita ni faham yang kalam yang ada pada zat Allah Ta'ala tu juga baru. Maka yang tu boleh menyebabkan terkeluar kita daripada agama Islam, na'udzubillah. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni dia cermat. Jadi dia beritahu perincian berkenaan dengan Al-Quran. Jadi kita kena faham Quran yang Allah Ta'ala turunkan daripada apa disebut itu, daripada Luh Mahfuz pada tu tukar kepada langit dunia. Kepada langit dunia ni maknanya langit yang paling hampir dengan bumi. Itu maksud langit dunia. Sebab tak ada orang pernah sampai ke langit. So maknanya langit yang paling hampir dengan bumi.
Diturunkan pada malam pada malam bulan Ramadan tu. Dalam ayat yang lain inna anzalna tu diceritakan pada malam Lailatul Qadar. Cuma sini tak sebut. Cuma nak sebutnya dalam bulan Ramadan tu diturun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, yakni langit yang paling hampir dengan bumi, yakni langit pertama. Di mana? Di Baitul Izzah tempat dia. Kerana menghidayah. Ni Quran ni turun secara imla daripada Jibril. Jibril bawa daripada Lauh Mahfuz. Imla ni maksudnya Jibril baca, kemudian malaikat katabah. Kiraman katibin. Malaikat yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kiraman katibin tu, malaikat yang ditugaskan untuk menulis. Jibril baca, malaikat tu tulis. Jibril baca, malaikat tu tulis. Di mana? Daripada Lauh Mahfuz, Jibril pergi baca di Baitul Izzah, malaikat yang bertugas sebagai penulis tulis di Baitul Izzah tu. Duk situ lah. Lepas tu turun daripada Baitul Izzah tu secara beransur-ansur selama lebih 20 tahun lah. Turun di Mekah ada, turun di Madinah pun ada. Tak sempat habis ayat ni. Akan datang insya-Allah kita sambung ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.